Duli Yang Teramat Mulia pada Keseri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, bersabda menggesa agar rancangan halakah atau program penggalak bagi mengasuh serta meningkatkan kemahiran membaca, menghafaz dan mentadabbur Al-Quran terus diaktifkan dan diperbanyakkan lagi. Duli Yang Teramat Mulia bersabda pada Majlis Haflul Takharuj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kali ke-9 pagi tadi. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, Bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi majlis. أسفرت شمس محياكم لنا فازداد كل سرور وثنا. Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Mutaffifin diperdengarkan oleh Awang Auni Marzuki bin Haji Anwar, sementara intisari ayat dibacakan oleh Awang Muhammad Ikram Afif bin Haji Awang Muhammad Hanafi. Sesungguhnya di negeri akhirat, orang-orang yang beriman, yang berbakti dengan ketaatan dan amal kebaikan. Menteri Hal Ehwal Agama dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan harapan agar para graduan mempergunakan ilmu serta kemahiran menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dengan itu, kitab suci Al-Quran yang kita muliakan di negara ini insya-Allah akan mendatangkan banyak keberkatan kepada negara, terutama keberkatan yang sangat diharapkan, yaitu keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berkekalan untuk dinikmati turun-temurun. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menggariskan kecenderungan masyarakat dalam melestarikan amalan membaca dan mentadabbur Al-Quran serta melazimkan zikir dan doa tertentu kini boleh sahaja dipraktikan menerusi pelbagai bentuk media masa terkini semata-mata bagi meraih syafaat ukhrawi dan duniawi serta limpahan rahmatnya. Sabda Duli Yang Teramat Mulia, ia adalah juga bagi memohon dihindari daripada segala bentuk bencana yang berpunca dari sifat hubud dunia atau cinta dunia. Sehubungan dengannya, Kementerian Hal Ehwal Agama, khasnya Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, termasuk institusi pengajian Islam dan khidmat swasta untuk secara berterusan mengaktifkan dan memperbanyakkan lagi rancangan halakah atau program penggalak bagi mengasuh serta meningkatkan kemahiran membaca, menghafaz dan mentadabbur Al-Quran. Di samping itu, pendekatan yang diguna pakai bagi rancangan dan program sedia ada hendaklah dipelbagaikan dengan lebih kreatif dalam usaha mendekati dan melibatkan masyarakat agar mereka lebih berminat dan tertarik untuk menyertainya ke arah memastikan pencapaian rancangan dan program yang luas dengan kesan berimpak tinggi. Dalam pada itu, peluang adalah terbuka luas bagi para graduan untuk menimba ilmu ke peringkat lebih tinggi yang menjurus kepada menambah nilai serta meningkatkan potensi masing-masing
sebagai pembimbing masyarakat. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda juga menyentuh titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Majlis Haflul Takharuj Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa kali ke-9 mengenai pendapat sahih yang meletakkan pendidikan tinggi Islam sebagai keperluan asasi yang tidak boleh diabaikan kerana daripadanya muncul tamadun yang sempurna. Kerana itu, Paduka Ayanda berpendirian, pengajian dan pendidikan Islam mesti terus diperkasa kerana ia adalah teras segala kepentingan yang mampu untuk menghadirkan segala kebaikan untuk bangsa dan negara. Di sinilah juga pentingnya Institut Tahfiz sendiri untuk terus peka dengan kehendak peredaran masa, khususnya menilai keberkesanan program-program yang diterajuinya sebagai pemangkin dalam melahirkan lebih ramai modal insan berkeupayaan ke arah membantu negara berkembang maju secara progresif. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menyempurnakan penganugerahan syahadah diploma aliyah qiraat kepada 20 orang graduan. Daripada jumlah tersebut, 10 graduan menerima pangkat mumtaz yakni cemerlang, 8 menerima pangkat jayid jidan atau sangat baik dan 2 graduan menerima pangkat jayid yakni baik. Mereka merupakan pelajar pengambilan ke-9 bagi diploma aliyah qiraat dari tahun 2018 hingga 2021. Penganugerahan Diploma Aliyah Qiraat Al-Quran kepada para graduan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah adalah pengiktirafan atas kejayaan para siswa dan siswi khusus dalam bidang hafazan Al-Quran dan ilmu qiraat sekaligus merealisasikan visi institut berkenaan sebagai sebuah institut tahfiz dan perkembangan Al-Quran yang terunggul di peringkat negara, serantau dan antarabangsa. Kejayaan mereka ini menjadikan jumlah alumni institut berkenaan seramai 174 orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Husnul khitami wa qina maqar. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai satu-satunya institusi pengajian tahfiz Al-Quran yang menawarkan pengajian peringkat diploma dan menengah di negara ini, institut ini telah menyumbang bakti kepada negara dengan penyertaannya dalam musabakah hafazan Al-Quran peringkat serantau dan antarabangsa serta pembabitan para siswa serta pelajar sebagai imam sembahyang sunat tarawih di masjid di seluruh negara semasa bulan Ramadan. Setiap pengorbanan setentunya menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan. Namun cabaran tersebut dapat ditempuhi oleh graduan Diploma Aliyah Qiraat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah dengan sebaiknya sehingga mencapai kejayaan dan akhirnya menamatkan pengajian. Di sebalik semua itu, berkat doa dan dorongan ibu bapa dan guru-guru juga menjadi kunci utama kejayaan setiap graduan. Impian itu perlu diisi dengan usaha dan
kita juga perlu banyak berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semua benda yang kita ni miliki, kejayaan kita miliki sehingga sekarang ini, semua datangnya hanya kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini mesti juga ikhlas dalam setiap perkara, menjaga salat, berbuat kebaikan dan menjauhi segala larangan, dan juga berkat dari ibu bapa juga dan muallimah yang mendoakan. Taatilah kedua ibu bapa tani dan sering meminta doa kepada mereka, yang mana kita ni tahu doa mereka ialah tanpa hijab, yakni mustajab. Taati guru-guru dan ikut perintah mereka supaya kita ni itu dapat keberkahan. Untuk fokus belajar, nada kawan langsung. Sama kalau ada kawan minta ajar sebab I find it easy to remember things that way. Sama minta doakan arah indung. Plan your study, motivate yourself, minta doakan indung, and kerana usaha tu tangga kejayaan. Kira-kira seminggu saja lagi negara Brunei Darussalam akan menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-38. Jawatan kuasa tertinggi sambutan tersebut pagi tadi mengadakan upacara menaikkan bendera besar negara. Upacara berlangsung di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Dengan berkibarnya bendera besar negara, seluruh rakyat dan penduduk di negara ini adalah diseru untuk sama-sama mengibarkan bendera bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan ke-38 bermula hari ini sehingga 25 Februari 2022. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan berkenaan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Upacara menaikkan bendera disempurnakan oleh anggota Tentera Laut Diraja Brunei dengan diiringi lagu kebangsaan. Majlis diteruskan dengan penyampaian bendera-bendera negara dan poster-poster sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-38 kepada para pegawai daerah. Upacara pengibaran bendera negara juga diadakan di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, upacara diadakan di Jabatan Daerah Brunei dan Muara Brakas. Penyerahan bendera negara kepada anggota pasukan Polis Diraja Brunei untuk dikibarkan disempurnakan oleh Awang Aminuddin bin Haji Puntar, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara yang sama juga diadakan di Taman Persiaran Menara Cendera Kenangan daerah Blight. Muhammad Yasbin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Blight, menyerahkan bendera negara kepada pasukan Polis Diraja Brunei untuk dikibarkan. Kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong menjadi tumpuan upacara yang serupa. Penyerahan bendera kepada anggota pasukan Polis Diraja Brunei untuk dikibarkan disempurnakan oleh Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara seumpamanya juga berlangsung di kawasan dermaga Pekan Bangar, daerah Temburong. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara menaikkan bendera kebangsaan juga diadakan oleh pelbagai pihak. Majlis menaikkan bendera negara sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-38 diadakan petang tadi di perkarangan Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Perumahan Kampung Bolkiah A. Penyerahan bendera kebangsaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Kamis, ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Majlis Perundingan Kampung Danau Daerah Tutong petang tadi juga tidak ketinggalan mengadakan majlis serupa. Penyerahan bendera untuk dikibarkan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis yang sama juga diadakan di beberapa buah mukim di daerah Temburong. Antara yang menghadiri Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Institusi pengajian tinggi juga tidak ketinggalan mengadakan upacara menaikkan bendera kebangsaan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-38 petang tadi. Di Universiti Brunei Darussalam, penyerahan bendera kebangsaan untuk dikibarkan disempurnakan oleh Datin Dr. Daeng Hajah Anita bin Nurul Zahrina, binti pihin orang kaya Lelewijaya, Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD. Majlis serupa juga diadakan di Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Penyerahan bendera kebangsaan untuk dikibarkan disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Penjurat Haji Ahmad, Rektor Unisa. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam juga mengadakan acara seumpamanya. Upacara menaikkan bendera diketuai oleh Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. 4 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 2 kes dimasukkan dalam kategori 5. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Sebanyak 4 kes yang telah disahkan COVID-19 sekarang berada di dalam kategori 4. Yang mana memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. 3 daripada kes-kes ini adalah kes baru, di mana 2 daripadanya sudah mendapatkan 2 dos vaksin COVID-19 dan seorang lagi baru mendapatkan 1 dos vaksin COVID-19. Sementara itu, terdapat 2 kes dalam kategori 5 yang mana memerlukan bantuan mesin pernafasan dan dirawat di unit rawatan intensif pada masa sekarang. Sementara itu, sebanyak 925 kes baru telah dilaporkan dalam kes 24 jam yang lalu, di mana 924 kes adalah kes tempatan dan 1 kes adalah kes import. Jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah sebanyak 25,584 orang. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 5,336 ujian makmal yang dilakukan. Sementara itu, 424 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 17,970 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 7,512 kes. Dalam masa 7 hari kebelakangan, Pusat Koordinasi Kebangsaan COVID-19 ataupun N3C19 bersama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Sukarelawan Belia telah membuat penghantaran makanan kepada 2,425 rumah, iaitu bagi 10,535 individu. Sama ada kes positif yang menjalani pengasingan diri di rumah atau kontak-kontak terdekat yang dikenakan perintah kuarantin. Pada masa ini, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate pada masa ini ialah sebanyak 15.4%, di mana 364 kes aktif sedang ditempatkan di pusat-pusat pengasingan berkenaan. Seramai 7,147 kes kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Dalam pada itu terdapat 109 kluster aktif yang sedang di bawah pemantauan Kementerian Kesihatan pada ketika ini, yang mana tidak ada kluster baru yang melibatkan tempat perniagaan atau tempat awam dikesan. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 15 Februari 2022. Sehingga 15 Februari 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 48.1% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%.
Sebagaimana yang telah dimaklumkan semasa sidang media pada hari Isnin 14 Februari 2022, terdapat beberapa prosedur telah dikemaskinikan bagi mempertingkatkan pemberian perkhidmatan kesihatan semasa gelombang ketiga COVID-19 ini. Dalam perkara ini, Kementerian Kesihatan telah mengemaskini definisi kontak terdekat atau primary contacts seperti berikut, iaitu mereka yang tinggal serumah dengan kes positif, rakan sekerja yang bertugas di dalam bilik atau ruang yang sama dengan kes positif atau duduk bersebelahan dengan kes positif, orang yang berinteraksi secara bersekemuka dengan kes positif dalam masa lebih daripada 30 minit dan pada jarak kurang 1 meter di kawasan tertutup atau di dalam bangunan. Berada dalam keenderaan yang sama dan duduk pada jarak yang dekat, itu tidak melebihi dari 2 tempat duduk dengan kes positif selama lebih daripada 15 minit. Sebagai tambahan, bagi memudahkan pemberian perkhidmatan kepada orang ramai khususnya bagi sesiapa yang akan membuat perjalanan ke luar negara, swab bagi ujian RT-PCR boleh dilakukan di Jurudong Park Medical Center bermula hari Khamis 17 Februari 2022 dan Penaga Health Center bermula hari Jumaat 18 Februari 2022. Perkhidmatan swab yang dilakukan di pusat-pusat berkenaan akan dikenakan caj yang bersesuaian, yang berkemungkinan akan termasuk caj pentadbiran. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 3 pelanggaran arahan untuk berada di rumah telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Dalam perkara ini, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa bermula pada 14 Februari 2022, hanya kelasan pertama pelanggaran arahan untuk berada di rumah akan dikenakan denda kompaun, manakala sesiapa yang didapati melakukan kesalahan kedua dan seterusnya akan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai adalah diingatkan untuk melakukan tanggungjawab sosial masing-masing dengan memakai sungkup muka apabila keluar dari rumah dan mengamalkan memakai hand sanitizer atau kerap mencuci tangan. Laporkan hasil ujian ART ke portal yang tertera jika mendapat keputusan positif pada ujian ART. Kegagalan melaporkan hasil ujian ART yang positif ke portal tersebut adalah satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Belia tempatan digesa untuk mengambil peluang mempelajari dan mempertingkatkan kemahiran masakan dan menjadi lebih inovatif dan serius dalam meneruskan kerjaya dalam industri masakan melalui Bengkel Gastronomi Brunei yang merupakan inisiatif baharu Jabatan Kemajuan Pelancongan yang akan diadakan secara maya bermula awal bulan depan. Berucap semasa pelancaran Minggu Gastronomi Brunei 2022 secara maya petang tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, melahirkan harapan agar lebih ramai belia tempatan keluar dari zon selesa mereka dan mempertingkatkan kerjaya mereka dalam industri masakan, bukan sahaja terkenal di dalam negara tetapi juga di peringkat antarabangsa. These initiatives coincides with one of the strategic objective of Tourism Development Department, which is to develop activity-based tourism products at regional and international levels. I now officiate the launch of Brunei Gastronomy Week 2022. Sementara itu, para peserta Minggu Gastronomi Brunei 2021 menerima anugerah masing-masing. Minggu Gastronomi Brunei kali ke-6 bertemakan daun pandan dianjurkan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-38. Bagi mendapatkan kemajuan terkini mengenai peningkatan dan penambahbaikan beberapa projek Jabatan Penerbangan Awam di bawah Rancangan Kemajuan Negara, khususnya bagi lapangan terbang antarabangsa Brunei Berakas pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi mengadakan lawatan ke lapangan terbang berkenaan.
Projek runway pavement rehabilitation adalah bagi menaik taraf kawasan bagi membolehkan lapangan terbang menerima pesawat-pesawat besar yang digunakan pada masa ini oleh syarikat penerbangan kargo di seluruh dunia. Sementara projek detention pond untuk membina kolam penahanan air dan sistem pengaliran bagi meningkatkan proses pengaliran air hujan dengan sempurna dan bagi mengelak banjir berlaku. Manakala kerja-kerja pembaikan ke atas sistem penghawa dingin dijangka siap secara berperingkat-peringkat bermula hujung bulan ini hingga Mac 2023. Sementara itu, 4 pegawai yang telah lulus kursus ICAO 053 Approach Control Non-Radar dari Singapore Aviation Academy menerima sijil masing-masing. Menyertai lawatan Datuk Seri Paduka R. Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Kementerian Tenaga akan memfokuskan kepada pengeluaran dari beberapa projek berskala besar, antaranya Brunei Fertilizer Industries, BFI, Loji Penapis Minyak dan Petrokimia di Pulau Muara Besar, PMB dan Gas Cecair Asli, LNG. Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Tenaga semasa sesi muzakarah antara Kementerian Tenaga bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sesi muzakarah berlangsung pagi tadi di Jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein juga menjelaskan perkembangan positif tersebut meningkatkan nilai tambah industri minyak dan gas dan kemajuan ekonomi negara. Salah satu pencapaian utama kementerian ialah dalam mempelbagaikan lagi sektor tenaga yang termasuk industri minyak dan gas ke arah mendukung usaha untuk meningkatkan kemampanan ekonomi negara. Perkembangan industri tenaga hiliran telah menjadi tumpuan utama kementerian dalam menambah kepelbagaian produk ekspor negara. Sesi muzakarah dihasrat untuk dijadikan sebagai satu platform untuk berbincang secara terbuka di antara kedua-dua belah pihak untuk membangunkan sektor tenaga di negara ini. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Sattejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Republik Korea kekal sebagai rakan kongsi penting ASEAN dengan jumlah perdagangan barangan mencecah 154.2 bilion pada tahun 2020. Setia Usaharatap Ekonomi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi menjelaskan demikian semasa mesyuarat pengarah Konsel Pusat ASEAN Korea AKC ke-14. Mesyuarat diadakan secara persidangan video. Dr. dan Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin juga berkata, di peringkat serantau, Republik Korea merupakan rakan perdagangan keempat terbesar ASEAN dan sumber aliran masuk pelaburan langsung asing kelima terbesar. Mesyuarat tersebut juga mengambil maklum beberapa saranan mengenai program kerja bagi tahun 2022. Antara lain untuk menghasilkan program yang berkaitan bagi menutup jurang digital. Kementerian Kesihatan memperkenalkan 4 protokol kesihatan baharu bagi pengesanan COVID-19. Protokol-protokol tersebut menitik beratkan penggunaan ujian saringan antigen ART dan tidak hanya bergantung kepada ujian swab RT-PCR sahaja. Pada sidang media kemarin, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan menekankan orang ramai yang bukan merupakan kontak terdekat kepada kes positif dikehendaki mempunyai 2 ujian ART yang positif dan seterusnya mendaftarkan keputusan tersebut di portal www.moh.gov.pn/ART-report atau menghubungi talian Darussalam 123. The first one is actually to self-report, right? So let's say if you were COVID positive, then you might say, should I report or should I ignore the result? Well, there is a social responsibility if you are positive to report and isolate at home. Because if you don't, then clearly you will be infecting other people. So that's the social responsibility part. But then the other aspect to reporting is that we can reach out to you. So when you report, then you will let us know that you're positive, and we'll put, if you're on home management, then we will start calling you almost daily, to actually find out what your condition is. Because what we want to know is how are you doing. If you are doing well, then you can continue to stay at home.
If you are not feeling well, we will ask you about your symptoms, and if we feel that you need to go to a government facility, we will assist you with that. Sebahagian jalan di Jalan Bolkiah sedia ditutup sementara bermula esok 17 Februari sehingga 24 Februari 2022. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan sementara jalan berkenaan adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan paip pembentung yang pecah di jalan berkenaan dapat dilaksanakan. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan untuk sentiasa berhati-hati semasa melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan.